Minggu ini, naib Presiden Amerika Syarikat mengumpul berjuta-juta dolar untuk masa depan politiknya di dalam rumah seorang lelaki yang uangnya membantu membina empayar maklumat palsu, Tucker Carlson, sambil duduk hanya beberapa kaki dari seorang agen berdaftar Qatar. Selamat kembali ke Access of Truth, saya Emily Schrader. Dan pada 19 Agustus, naib Presiden J.D. Vance telah mengadakan kutipan dana di rumah Omid Malak, seorang ahli perniagaan Pakistan-Iran di Southampton. Ia berjaya mengumpul lebih 5 juta dolar untuk RNC daripada kira-kira 35 orang dengan tempat duduk yang berharga sehingga suku juta dolar. Tetapi ini bukan kali pertama Vance menerima wang daripada Malak. Malak juga pernah menjadi tuan rumah kutipan dana di Hamptons untuk Vance pada tahun 2024. Dan Malak bukan sekadar penderma. Dia juga merupakan Presiden 1789 Capital firma yang diasaskannya bersama Rebecca Mercer dan Chris Buskirk, yang kemudiannya membawa masuk Donald Trump Jr. Sebagai rakan kongsi yang juga mengetuai pelaburan sebanyak 15 juta dolar pada tahun 2023 untuk melancarkan syarikat media Tucker Carlson. Tidak lama selepas pelaburan itu dibuat, inilah yang berlaku kepada rancangan Tucker Carlson. Rekod FARA yang difailkan dengan Jabatan Kehakiman menunjukkan bahawa sebuah firma bernama Luminate Advisors telah dibayar $180,000 sebulan oleh Kedutaan Qatar di Washington untuk mengatur penampilan media bagi Qatar. Pada bulan Mac 2025, Luminate telah memudahkan satu pertemuan mesra antara Carlson dan Perdana Menteri Qatar. Pengfailan itu sendiri menyatakan tujuan sebagai mempertahankan Perdana Menteri daripada kritikan karena ingin menghentikan perang dengan Republik Islam Iran. Temu bual itu menarik 6 juta tontonan dalam beberapa jam. Tetapi, Carlson tetap menegaskan bahwa dia tidak pernah menerima walau 1 sen pun daripada mana-mana negara asing. Sambil dia terus-menerus meracau dan mengutuk tentang Israel dan orang Yahudi, serta menormalisasikan konspirasi dan kefanatikan pro-Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya, mengangkat beberapa pemerintahan diktator terburuk di dunia, sudah tentu, sambil berpura-pura mementingkan Amerika terlebih dahulu. Sekarang, memang benar bahwa dokumen FARA tidak menyatakan bahwa Carlson dibayar secara langsung. Ia menyatakan bahwa seorang agen Qatar yang berdaftar membayar 6 angka sebulan untuk meletakkan Perdana Menteri Qatar di hadapan penonton Carlson mengikut syarat Qatar, mempertahankan pendirian Qatar mengenai Iran. Itulah yang berlaku, kerana itu jauh lebih baik, kan? Apapun, sejak pelaburan itu dibuat, platform Carlson secara konsisten menyokong agar rejim Islam di Iran tidak dipertanggungjawabkan. Sebenarnya untuk apa-apa sahaja, dan telah menjadi sangat bermusuhan terhadap Israel. Dia juga telah memberikan Qatar, Ikhwanul Muslimin, dan malah Islam politik secara keseluruhan peluang didengari dengan simpati yang sejujurnya ia tidak layak terima. Sekarang, lihat siapa lagi yang telah menerima wang dari Qatar sambil berada dalam rangkaian yang sama ini. Garrett Venturi, yang juga menghadiri majelis kutipan dana pada 19 Ogos untuk J.D. Vance dan merupakan rakan niaga Malik sebelum ini. Venturi mengendalikan sebuah firma bernama GRV Strategies dan rekod FARA menunjukkan bahawa Qatar membayarnya $80,000 sebulan untuk penempatan media. Sekarang, dokumen-dokumen itu menunjukkan GRV menawarkan cerita kepada saluran konservatif dan dalam sekurang-kurangnya 2 kes yang didokumenkan, liputan mesra menyusul dalam beberapa hari, dengan liputan yang memihak disiarkan di Fox News dan juga di New York Post. Lama sebelum beliau mendaftar sebagai agen asing untuk Qatar, Venturi digambarkan dalam media sebagai wakil Omid Malik. Dan mereka berdua malah menjalankan perniagaan bersama membiayai sebuah saluran konservatif yang dipanggil The Washington Reporter. Sekarang, Venturi berundur daripada saluran itu, salurannya sendiri bersama Malik, hanya selepas dia mendaftar sebagai agen Qatar, dengan alasan terdapat konflik kepentingan yang jelas. Namun begitu, dia masih merupakan salah seorang daripada kira-kira 35 orang di dalam rumah Malik minggu ini, semasa majelis kutipan dana untuk lelaki yang ingin menjadi calon GOP bagi jawatan presiden pada tahun 2028. Namun, perkara ini lebih mendalam daripada sekadar satu majelis kutipan dana. Chris Buskirk, seorang lagi penganjur acara Vance minggu lepas, juga merupakan pengasas bersama Rockbridge Network bersama JD. Vance, sebuah rangkaian yang disokong oleh penderma utama, termasuk Malik dan juga Peter Thiel. Ia juga merupakan infrastruktur penderma yang membantu membina kerjaya politik Vance pada mulanya. Namun, Malik tidak berhenti setakat media dan kutipan dana sahaja. Dia juga membina Executive Branch, Klub Washington Persendirian, yang secara efektif menjual akses kepada ahli-ahli kaya untuk bertemu pegawai kanan Trump, yang beliau tubuhkan bersama Donald Trump Jr., Steve dan Alex Witkoff, serta Chris Buskirk. Jadi, lelaki yang sama yang membantu membiayai platform Tucker Carlson juga merupakan pengasas bersama mesin penderma yang menaikkan Vance, dan juga pengasas bersama klub pribadi yang menjual akses kepada pegawai lain dalam pentadbiran. Itu adalah 3 titik tekanan berasingan ke atas pentadbiran Rumah Putih semasa, semuanya berkait dengan individu yang sama yang mempunyai hubungan mencurigakan dengan Qatar. Selain daripada fakta itu, terdapat corak yang didokumenkan mengenai nilai-nilai anti-Yahudi yang bermusuhan dan secara jujurnya anti-Amerika yang datang daripada projek-projek yang beliau masih terlibat sama ada secara langsung atau tidak. Sekarang, ini tidak membuktikan bahawa Malik bertanggung jawab. Tetapi, ia sememangnya memerlukan siasatan yang lebih menyeluruh terhadap pengaruh asing, terutamanya memandangkan corak yang kita lihat dari Qatar. Sebelum pilihan raya 2024, hanya kira-kira 10% daripada jangkauan media berdaftar Qatar menyasarkan saluran konservatif. Tetapi selepas Trump menang, jumlah itu melonjak kepada lebih separuh. Qatar membuat keputusan yang disengajakan untuk mengalihkan operasi pengaruhnya kepada golongan kanan Amerika.
Dan Qatar melakukannya melalui ekosistem yang sama yang dibiayai oleh Omid Malik, dan yang pasti akan menjadi sandaran JD Vance untuk masa depan politiknya. Kebetulan, sukar untuk dilupakan bahwa Malik juga telah berulang kali menjadi peserta di Forum Doha, yang terbaru bersama Neil Patel, Ketua Eksekutif Tucker Carlson Network, dan bekas Menteri Luar Rejim Islam, Jalal Zaref, serta Trita Parsi dari Republik Islam. Kini, hakikat bahwa nama-nama yang sama sering muncul dalam kalangan kerajaan Qatar, yang secara terang-terangan memajukan kepentingan Ikhwanul Muslimin, harus membimbangkan mana-mana rakyat Amerika, karena Qatar bukanlah sebuah monarki yang mesra dengan sedikit kekurangan. Ia adalah sebuah pemerintahan diktator Ikhwanul Muslimin yang menindas dan tidak berkongsi nilai-nilai Amerika. Ia adalah sebuah negara yang telah dituduh mengamalkan perhambaan modern, di mana penentangan dihukum dengan kejam, golongan LGBT boleh dikenakan hukuman mati, dan pengganas berulang kali mendapat perlindungan selamat di sana. Ini adalah negara yang sama yang menjadi tuan rumah kepada kepimpinan Hamas selama bertahun-tahun. Dan ia adalah kerajaan yang sama di mana agen-agen berdaftar mereka kini mempunyai akses berbayar terus kepada lelaki yang mungkin menjadi calon Republikan seterusnya untuk jabatan presiden. Anda nilaikan sendiri. Apa maksudnya ini untuk proses membuat keputusan di Rumah Putih? Qatar mempunyai kepentingan strategik yang jelas untuk memastikan sesiapa sahaja yang memimpin Parti Republikan selepas Trump dikelilingi oleh orang yang berpihak kepada Doha. Dan itulah cara mereka beroperasi. Yang peliknya, kandungan Carlson sendiri telah menggemakan agenda itu hampir sepenuhnya, termasuklah kecurigaan dan permusuhan yang semakin meningkat terhadap sokongan Kristen evangelis kepada Israel, yang telah lama menjadi salah satu tonggak terkuat dalam gabungan pro-Israel Amerika. Sudah tentu, ia bukanlah satu kebetulan bahwa orang seperti Carlson sedang berusaha keras untuk memecah belahkan hubungan antara penganut Kristen dan Yahudi mengenai isu Israel. Dan itu bukan satu kebetulan. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh sebuah kerajaan asing yang coba membentuk semula pendapat awam Amerika. Jadi, saya tidak akan duduk di sini dan memberitahu Anda bahwa Omid Maliki adalah agen Qatar atau seorang warga Iran atau Pakistan, karena bukti tidak membuktikan perkara itu. Tetapi, saya akan ajukan soalan itu secara terus terang. Lelaki yang membantu membiayai platform Carlson juga merupakan pengasas bersama rangkaian penderma di belakang naik presiden, yang juga membina rangkaian akses untuk seluruh pentadbiran yang lain, yang juga menjadi ahli panel bersama pegawai Iran dan di forum kerajaan Qatar, dan juga berkongsi hubungan perniagaan dengan seorang operatif yang kini dibayar oleh Qatar. Adakah Anda benar-benar percaya semua itu adalah kebetulan? Berdasarkan apa yang baru sahaja kami jelaskan, bukankah ada sebab yang kukuh untuk bimbang bahwa kita sedang menyaksikan sebahagian daripada kempen besar Qatar untuk menggugat dasar luar Amerika dari dalam gabungan yang sepatutnya benar-benar mengutamakan Amerika? Secara pribadi, saya mempunyai keraguan serius tentang siapa yang duduk di peringkat tertinggi, atau lebih tepat lagi, di peringkat kedua tertinggi Rumah Putih ini, dan kepentingan siapa yang sebenarnya mereka utamakan. Apabila orang yang paling rapat dengan naib presiden yang sedang berkhidmat adalah orang yang sama menerima cek daripada kerajaan yang membiayai Hamas, rakyat Amerika berhak mendapat penjelasan, bukan kutipan dana. Wang Qatar kini ada di mana-mana di Washington. Ia ada di mana-mana dalam media dan badan pemikir. Ia juga ada di mana-mana di university. Dan sekarang ia berada di ruang tamu lelaki yang membiayai masa depan naib presiden. Ini mesti dihentikan. Dan ia bermula dengan rakyat Amerika menuntut untuk tahu dengan tepat siapa yang berada dalam bilik ketika pemimpin mereka dibiayai dan wang siapa sebenarnya yang meletakkan mereka di situ. Namun, Qatar bukan satu-satunya pemain serantau yang membeli pengaruh untuk meraih restu Washington sambil bekerja menentang kepentingan Amerika. Ada satu lagi sekutu NATO yang melakukan perkara yang sama secara terbuka. Dan presidennya baru sahaja mengeluarkan waran tangkap untuk Perdana Menteri Israel. Mari kita bincangkan tentang Turki. Minggu ini, Presiden sebuah negara NATO, Turki, meminta Interpol untuk menangkap Perdana Menteri Israel atas tuduhan genosid, sedangkan negaranya sendiri masih belum mengambil tanggung jawab atas genosid Armenia. Dan selain itu, menjadi tuan rumah kepada kepimpinan kumpulan pengganas yang sama yang coba melakukan genosid terhadap orang Yahudi pada 7 Oktober. Sementara itu, Duta Amerika yang berada di Ankara, Tom Barrack, telah menghabiskan minggu lalu secara terbuka menyokong beliau. Pada hari Jumat, Menteri Kehakiman Turki mengumumkan bahwa Ankara meminta Interpol mengeluarkan notis merah untuk menangkap Benjamin Netanyahu berdasarkan waran tangkap yang Turki telah keluarkan terhadap 37 pegawai Israel atas tuduhan genosid berkaitan perang di Gaza. Sudah tentu, semua itu tiada kaitan dengan Turki. Tetapi itu tidak menghalang Erdogan daripada terus cuba merealisasikan fantasi khalifah Islamiknya. Sebagai tindak balas, pejabat Netanyahu telah memanggil Erdogan sebagai seorang diktator anti-Semit yang telah membantai orang Kurdi, melindungi pengganas Hamas, dan menduduki separuh Cyprus, serta memenjarakan wartawan dan ahli politik yang menentangnya dalam jumlah rekor. Dan mereka betul, ini adalah sebuah negara yang tidak pernah mengambil tanggung jawab atas pembunuhan beramai-ramai terhadap orang Armenia, yang dipimpin oleh seorang lelaki yang pesaing politik utamanya kini dipenjarakan. Sementara itu, dia membuat tuduhan pembunuhan beramai-ramai terhadap sebuah negara yang sedang mempertahankan diri daripada pengganas sebenar yang melakukan pembunuhan beramai-ramai, yang dilindungi oleh Turki. Minggu ini, ketegangan semakin memuncak selepas IDF menyerang sebuah pangkalan kosong di Syria,
tempat Turki sedang coba meluaskan kehadiran tenteranya, sesuatu yang Israel telah beri amaran secara jelas dan menyatakan mereka sama sekali tidak akan benarkan. Pangkalan udara itu diserang selepas risikan menunjukkan bahwa Turki merancang untuk menghantar pasukan ke sana, dengan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, berkata IDF telah memberi amaran kepada pegawai kanan Syria sebelum serangan itu, memberi mereka peluang untuk berundur. Dan hanya apabila amaran itu tidak dijawab, barulah Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan memberi kebenaran untuk operasi tersebut. Sebuah negara berdaulat yang menghalang tentara asing yang bermusuh daripada bertapak di sempadannya bukanlah satu tindakan pencerobohan. Ia adalah standar minimum untuk mempertahankan diri, dan mana-mana negara di dunia akan melakukan perkara yang sama. Selain itu, tiada apa-apa dalam NATO yang melindungi hak Turki untuk mengancam Israel, terutamanya di tanah asing milik negara berdaulat lain yang bukan ahli NATO, yaitu Syria. Tetapi disinilah ia menjadi sangat menjengkelkan kerana sebagai tindak balas kepada tindakan mempertahankan diri ini, Tom Barrack, Duta Amerika Syarikat ke Turki yang sedang berkhidmat, serta utusan khas untuk Syria, secara terbuka menyatakan serangan itu sebagai satu peningkatan yang tidak perlu. Dan ini bukan kali pertama Barrack memihak kepada Ankara berbanding sekutu AS atau bahkan berbanding AS sendiri. Kepentingan. Beberapa hari sebelum itu, lihat apa yang beliau katakan kepada seorang penemu duga mengenai dataran tinggi Golan yang secara langsung bertentangan dengan dasar AS dan Presiden Trump, Anda tahu, bos beliau. Presiden Trump telah menetapkan satu garis dalam usaha untuk mengambil pendekatan sederhana. Di Golan dengan Syria, mereka masih menduduki Golan, bertentangan dengan resolusi PBB, bertentangan dengan semua peraturan antara bangsa yang telah menyatakan bahwa Golan adalah milik Syria. Jadi, berapa lama pencerobohan ini akan berterusan sehingga keadaan menjadi reda? Sekarang, pada tahun 2019, Presiden Trump menandatangani proklamasi rasmi yang mengiktiraf kedaulatan Israel ke atas dataran tinggi Golan. Ini adalah dasar Amerika yang ditandatangani oleh presiden yang Barack berkhidmat di bawahnya. Namun, Barack muncul di televisyen dan bercanggah dengan dasar itu untuk menyenangkan kerajaan Syria dan Turki yang sedang dia dekati. Betulkah? Malangnya, ini adalah corak bagi Barack. Dia merupakan salah seorang yang paling lantang bersuara di Washington, mendesak supaya Turki dimasukkan semula ke dalam program F-35, program yang sama dari mana Turki telah dikeluarkan pada tahun 2019. Kerana membeli sistem peluru berpandu S-400 buatan Rusia, satu sistem yang membolehkan Moskow mengkaji tanda tangan radar pesawat pejuang siluman Amerika sendiri. Dia menyifatkan tindakan Trump menerima semula Turki ke dalam program itu sebagai detik penentu, seolah-olah memberi ganjaran kepada sebuah negara yang masih enggan melepaskan sistem Rusia adalah sesuatu yang patut diraihkan. Berkali-kali, Barack nampaknya lebih mengutamakan kepentingan rejim Turki berbanding Amerika Syarikat sendiri. Jadi, sebenarnya Tom Barack ini bekerja untuk siapa? Sebab nampaknya bukan untuk Amerika Syarikat. Tapi saya juga ingin bercakap tentang apa yang sebenarnya sedang dibina oleh Erdogan. Kerana waran tangkap itu hanyalah satu pengalih perhatian daripada cerita sebenar di sini. Turki telah menjadi ibu pejabat operasi Hamas. Ketua Perisikan Turki, Ibrahim Kalin, secara pribadi telah beberapa kali menjadi tuan rumah kepada Biro Politik Hamas di Istanbul tahun ini. Hamas juga telah mengadakan pilihan raya kepimpinan dalaman mereka sendiri di Istanbul. Perkhidmatan Keselamatan Israel telah mengenal pasti tokoh-tokoh kanan Hamas yang beroperasi dari Istanbul untuk mengarahkan serangan di Judea dan Samaria. Dengan Erdogan secara pribadi berjanji kepada kumpulan itu. Dan saya petik, sebagaimana kami melindungi anak-anak kami sendiri, begitu jugalah kami akan melindungi kamu. Perbendaharaan Amerika Syarikat telah mengenakan sekatan ke atas beberapa badan amal Turki dan organisasi samaran Hamas. Dan pada bulan ini sahaja, pendakwa persekutuan telah menahan seorang pengarah badan amal yang berpangkalan di Turki kerana menyalurkan wang kepada kumpulan itu. Ini bukan sahaja sekutu NATO yang mempunyai hubungan rumit dengan kumpulan pengganas yang telah ditetapkan. Ia adalah sekutu asal yang secara aktif berfungsi sebagai ibu pejabatnya. Tetapi Hamas hanyalah bahagian yang kelihatan di sini. Menteri Dalam Negeri Erdogan sendiri pernah berkata secara terbuka bahwa beliau berharap suatu hari nanti dapat berkhidmat sebagai gubernur Baitul Maqdis. Erdogan sendiri telah mempersembahkan dirinya kepada para pemimpin Arab sebagai pewaris sah kepada Sultan-Sultan Utsmaniyah. Pertubuhan bukan keuntungan Turki yang beroperasi di bawah Undang-Undang Persatuan Amal Ankara sendiri telah dikenal pasti sebagai pusat pembiayaan untuk Ikhwanul Muslimin di seluruh rantau ini. Ini adalah proyek yang disengajakan dan didokumenkan untuk membina semula dominasi Turki ke atas bekas dunia Utsmaniyah di bawah panji Islam politik. Dan Israel hanyalah satu-satunya negara yang menghalangnya. Jadi jika Turki jelas merupakan pelaku yang tidak bertanggung jawab dan mereka semakin menjadi-jadi setiap hari. Jika mereka telah dikeluarkan daripada program F-35 ini selama 6 tahun kerana mereka enggan melepaskan sistem peluru berpandu Rusia, jika ia satu-satunya ahli NATO yang tidak pernah mengenakan sekatan ke atas Rusia berhubung isu Ukraine, jika ia menduduki secara ketenteraan separuh Cyprus dan telah berbuat demikian selama 50 tahun, jika ia memenjarakan lebih ramai wartawan berbanding hampir mana-mana negara di dunia, dan jika presidennya sekarang mengeluarkan waran tangkap terhadap pemimpin sekutu terdekat Amerika di Timur Tengah sambil menjadi tuan rumah kepada kumpulan yang membunuh rakyatnya, kenapa mereka masih berada dalam NATO? Seperti yang berlaku hari ini, tiada mekanisme rasmi dalam perjanjian NATO untuk mengusir ahli. Tetapi Turki menunjukkan mengapa mekanisme itu perlu diwujudkan, dan perlu diwujudkan segera. Sebuah pakatan yang tidak boleh menyingkirkan ahli yang secara aktif melindungi kumpulan pengganas yang telah ditetapkan bukanlah pakatan yang serius. Turki patut diusir dari NATO. Nokta.
Untuk mengaitkan semuanya, Qatar dan Turki bukanlah pesaing dalam usaha untuk melemahkan Amerika Syarikat dan sekutunya. Mereka adalah rakan kongsi. Kedua-dua kerajaan membiayai, melindungi, dan memberi legitimasi kepada rangkaian Islamis yang sama. Kedua-duanya telah mendekati kumpulan pegawai Amerika dan tokoh media yang sama, dan kedua-duanya mendapat hasil. Apabila Anda melihat Rumah Putih ini dan melihat rangkaian penderma yang sangat mencurigakan milik naib presiden serta seorang duta di Ankara yang mengutamakan dasar Turki berbanding Amerika, Anda sebenarnya tidak melihat dua kisah yang berbeza. Anda sedang melihat satu kampanye yang diselaraskan untuk melemahkan semangat Amerika Syarikat sambil meletakkan kesalahan kepada pihak lain. Baiklah, sekarang tiba masanya untuk yang baik, yang buruk, dan yang hodoh. Dan saya ingin mulakan dengan yang baik minggu ini karena satu studio Hollywood sebenarnya telah berani menentang salah seorang pembenci Israel yang paling tegar di Hollywood. Ya, saya bercakap tentang Mark Ruffalo. Sekarang, untuk konteks, biar saya jelaskan siapa sebenarnya Mark Ruffalo. Karena ini bukan seseorang yang hanya membuat komen secara spontan yang telah disalahartikan. Dia memang gila dan taksub terhadap Yahudi. 6 tahun lalu, Ruffalo telah menuduh Israel sebagai negara apartheid. Pada tahun 2021, dia malah menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai, yang sudah membuktikan dia sebenarnya tidak tahu apa maksud sebenar perkataan itu. Sementara itu, selepas 7 Oktober, ketika mayat 1.200 rakyat Israel yang dibunuh masih lagi sedang dikenal pasti, Ruffalo sudah pun memuat naik petition yang menggambarkan konflik itu sebagai pembunuhan kanak-kanak oleh Israel. Apabila 4 tebusan diselamatkan daripada tawanan Hamas, dia langsung tidak sanggup menyebutnya sebagai satu penyelamatan. Dia memanggilnya sebagai pembebasan, seolah-olah Hamas telah melakukan kebaikan kepada mereka atas dasar belas kasihan. Apabila 6 tebusan, termasuk warga negara Amerika Hersh Goldberg Paulin, ditemui telah dibunuh oleh penculik mereka, tindak balasnya adalah menyalahkan sokongan Amerika terhadap Israel. Satu hantaran yang begitu tidak dapat dipertahankan, sehingga dia sendiri memadamkannya. Kemudian tahun lepas, dia kembali menyebut situasi ini sebagai satu pembunuhan beramai-ramai dan menandatangani ikrar rasmi untuk memboikot institusi film Israel secara total karena kononnya mereka bertanggung jawab. Tetapi bekerja sama dengan institusi Iran tiada masalah kan Mark? Minggu ini, Mark menggunakan logik yang sama, atau kekurangannya, dan menerapkannya kepada satu penggabungan korporat menuduh keluarga Ellison Yahudi Amerika sebagai pendorong, petik kata, beberapa kuasa paling merosakkan dan tidak berperi kemanusiaan di dunia. Karena teknologi Oracle menyokong Israel selepas 7 Oktober. Sekarang, seluruh tuduhannya dibina berdasarkan satu klip lama yang muncul semula daripada seorang eksekutif Oracle, Safra Catz, dari tahun 2024. Di mana beliau berkata, terdapat beberapa perkara yang Oracle lakukan untuk tentera Israel yang beliau, katanya, tak boleh benar-benar bercakap mengenainya. Dan syarikat itu mempunyai beberapa teknologi yang sangat menakutkan yang telah disediakan. Sekarang, dia tidak pernah menyatakan apa itu. Tiada siapa di luar Oracle dan kerajaan Israel tahu pun apa yang dia maksudkan. Tetapi Ruffalo mengambil kenyataan seorang eksekutif yang sengaja samar-samar dan mengubahnya menjadi tuduhan langsung pembunuhan beramai-ramai dan apartheid terhadap sebuah keluarga Amerika, hanya karena mereka berbangsa Yahudi, tanpa satupun fakta khusus untuk menyokongnya. Tetapi kali ini, Paramount tidak membiarkan dia terlepas begitu sahaja. Seorang juru cakap tampil dan berkata syarikat itu sangat bimbang. Apabila stereotip antisemitik digunakan, kononnya untuk tujuan pertikaian perniagaan, dan kata-kata seperti pembunuhan beramai-ramai atau apartheid yang digunakan dalam urusan korporat adalah sesuatu yang melampaui batas. Itu merendahkan penderitaan sebenar yang dimaksudkan oleh kata-kata tersebut. Dan ini juga sesuai dengan corak untuk Paramount, cuma sebaliknya. Apabila hampir 4.000 tokoh Hollywood menandatangani ikrar boikot yang sama yang ditandatangani oleh Ruffalo, Paramount adalah studio utama pertama yang secara terbuka menolaknya, dengan berkata, membisukan artis kreatif individu berdasarkan kewarganegaraan mereka tidak memupuk pemahaman yang lebih baik atau memajukan usaha ke arah keamanan. Sepatutnya tidaklah begitu jarang untuk sebuah syarikat mengakui bahwa itu antisemitisme, bukannya membiarkan wajah terkenal mengaburkan isu itu dengan alasan pertikaian perniagaan. Tetapi memandangkan segala yang telah kita bincangkan hari ini, saya rasa berbaloi untuk menegaskan apabila seseorang melakukan perkara yang betul dan Paramount memang melakukannya kali ini. Dan sekarang untuk cerita buruk, dan ia berlaku betul-betul di Bandaraya New York. Minggu ini, FBI telah menangkap Jessica Bowie, 35 tahun, dari Albany kerana merancang untuk meletupkan bangunan ibu negeri New York ketika para penggubal undang-undang berada di dalamnya. Sekarang, Bowie telah memeluk Islam 5 tahun lalu. Dia mengambil nama Aisha Saif dan menjadi radikal secara dalam talian. Bersumpah setia kepada ISIS melalui beberapa rakaman audio dalam bahasa Inggris dan Arab. Dia kemudian menghabiskan beberapa minggu meninjau bangunan ibu negeri, mengambil gambar dari pelbagai sudut pandangan, dan bahkan memberitahu pemberi maklumat FBI bahwa dia mahu, petikannya, memusnahkan sebanyak mungkin bangunan itu dan membunuh para senator ketika mereka sedang bermesyuarat. Dia membincangkan untuk menyamar bom itu sebagai penghantaran makanan, membeli bahan-bahan dari kedai perkakasan, dan bahkan mempertimbangkan Dewan Bandaraya Albany sebelum akhirnya memutuskan bahwa ibu negeri adalah, menurut kata-katanya sendiri, sasaran yang lebih baik. Pihak pendakwa raya berkata dia merancang untuk melarikan diri ke wilayah yang dikuasai ISIS di Syria selepas itu, kemudian kembali untuk menyerang Times Square pada malam tahun baru dan akhirnya Rumah Putih itu sendiri. Dia telah ditangkap sebaik sahaja dia mengambil alih apa yang dia sangka adalah peranti letupan sebenar dan kini berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun.
Ini jelas mengerikan, tetapi implikasinya lebih menakutkan lagi. Penyiasat berkata bahawa Bowie menggambarkan dirinya berubah daripada seorang gadis kecil yang melambai bendera Amerika selepas 11 September kepada menampal pelekat menara runtuh sebagai tanda meraikan. Ini adalah seorang warga negara Amerika yang lahir di Amerika Syarikat, dibesarkan di Amerika Syarikat, yang bersedia untuk membunuh ahli perundangan negeri sendiri demi satu sebab yang berasal dari ribuan batu jauhnya. Dan dia bukan satu-satunya kes. Ini bukan kisah terpencil tentang seseorang yang bermasalah. Ia adalah satu gejala sesuatu yang sedang merebak di dalam masyarakat Amerika. Radikalisasi dalam talian yang berlaku sedikit demi sedikit, lalu mengubah rakyat Amerika biasa yang tidak mempunyai kaitan dengan Timur Tengah menjadi askar suruhan Islam politik. Ini bukan isu Islamofobia, kerana ideologi beracun yang sama ini secara tidak seimbang membunuh umat Islam lain di seluruh Timur Tengah. Di Amerika Syarikat, kita melihat ideologi ini melalui kultus kematian Free Palestine dan melalui pengambil alihan Parti Demokratik oleh DSA. Dan kita juga melihatnya pada golongan Islamis yang bersumpah setia kepada ISIS. Washington tidak boleh terus menganggap perkara-perkara ini sebagai satu siri insiden yang tidak berkaitan. Sebaliknya, ia adalah satu penyebaran ideologi yang terkoordinasi. Maksud saya, benar-benar satu jangkitan yang merebak dalam masyarakat Amerika. Nyawa rakyat Amerika jelas sekali dalam bahaya. Dan kini, akhirnya, untuk kisah yang buruk, yang membawa kita kembali ke Republik Islam dan Spanyol, di mana rejim itu mempunyai seorang kawan, Pedro Sanchez. Minggu ini, media kerajaan di Republik Islam mengumumkan bahawa seorang pelabur Spanyol kini telah diluluskan untuk pelaburan asing pertama rejim itu di wilayah Khorasan Selatan bagi projek perlombongan dan pemprosesan mineral. Di bawah sekatan Amerika Syarikat, ini bukanlah satu kawasan kelabu. Perintah Eksekutif 13902 secara khusus menamakan perlombongan sebagai sektor ekonomi Iran yang boleh dikenakan sekatan bersama-sama dengan pembinaan, pembuatan dan tekstil. Sesiapa yang beroperasi dalam sektor itu, termasuk warga asing, terdedah kepada sekatan Amerika Syarikat kerana terlibat dengannya. Sementara itu, di pihak EU, Brussels telah mengenakan semula sekatan besar-besaran ke atas Republik Islam itu pada September lalu, melarang perdagangan logam yang tidak diproses dan mengembalikan semula sekatan pelaburan yang meluas. Sementara itu, walaupun rejim Islam secara terang-terangan telah mengancam Eropah dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez telah menghabiskan seluruh tempoh perang ini dengan meletakkan dirinya sebagai pengkritik paling lantang di Eropah terhadap sebarang tindakan ketenteraan ke atas rejim Islam di Iran, menghalang Amerika Syarikat daripada menggunakan pangkalan, menarik balik duta Spanyol dari Israel, dan menyifatkan kempen terhadap rejim itu sebagai tidak sah dan kejam. Lucu, bagaimana dia tidak berkata apa-apa tentang kekejaman dan sifat menyalahi undang-undang dalam pembunuhan beramai-ramai terhadap puluhan ribu penunjuk perasaan Iran. Betul tak, Pedro? Apa-apapun, menurut angka Kementerian Perdagangan Spanyol sendiri, kerajaannya meluluskan lebih $1,5 juta dalam ekspor barangan dwiguna ke Republik Islam itu pada tahun 2024. Dan separuh pertama 2025 sahaja. Termasuk detonator, bahan letupan, dan alat mesin berketepatan tinggi yang sesuai untuk pembuatan peluru berpandu dan drone dengan hampir 70% daripadanya dihantar terus ke syarikat yang berkaitan dengan kerajaan. Sejak Sanchez memegang jawatan pada tahun 2018, ekspor berkaitan pertahanan Spanyol ke rejim itu telah mencecah hampir $200 juta secara keseluruhan. Jadi, sementara Sanchez muncul di TV mengatakan tidak kepada perang, kerajaan beliau sendiri sebenarnya membantu rejim Islam itu melancarkan perang. Inilah rupa dasar luar negara yang memakan diri sendiri. Anda tidak boleh mendakwa berada di pihak yang bermoral menentang perang sambil membekalkan bahagian peluru berpandu kepada rejim yang memulakannya. Dan ini bukanlah kerajaan berkecuali yang sedang disokong oleh Sanchez. Ia adalah rejim Islam yang sama yang telah membunuh puluhan ribu penunjuk perasaan pada tahun ini sahaja dan masih terus menghukum mati mereka yang ditangkap hampir setiap hari. Bagi sebuah negara anggota Kesatuan Eropah untuk secara senyap dan berkesan membekalkan senjata kepada kompleks industri ketenteraan rejim yang melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyatnya sendiri, sementara negara anggota yang sama itu memberi syarahan kepada dunia tentang hak asasi manusia adalah satu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip yang dikatakan menjadi asas kepada EU. Jika Brussels benar-benar percaya dengan sekapan yang telah dikenakan semula, mereka sepatutnya bermula dengan bertanya mengapa salah satu negara anggotanya sendiri yang melanggarnya. Mungkin Spanyol adalah negara seterusnya yang perlu dikenakan sekatan. Itu sahaja untuk minggu ini. Jika Anda mahu cerita-cerita yang media lain tidak akan sentuh mengenai Israel atau Iran, pastikan Anda mengikuti saya di X dan Instagram. Tautan ada di bawah. Saya Emily Schrader dan ini adalah Access of Truth. Jumpa Anda minggu hadapan.